Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dan ini BIS Malaysia, siaran Khamis 17 Oktober 2024. Selain bersiaran secara langsung menerusi TV1 dan saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami menerusi Facebook Live dan YouTube Live BIS Malaysia. Penggunaan automasi, kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin yang berupaya meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos serta menggalakkan pertumbuhan mampan merentas sektor antara perkara penting dalam menggalakkan pertumbuhan digital dan inovasi negara. Dan berdasarkan kenyataan Prabelanjawan 2025 Julai lalu, hasrat Malaysia adalah untuk muncul sebagai sebuah negara berdaya cipta, canggih serta mampan yang bersedia mendepani sebarang cabaran masa hadapan. Untuk itu, topik memperkukuh digital dan inovasi akan menjadi fokus dalam Bual BIS seketika nanti. Sebelum itu, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Teknologi kecerdasan buatan AI dijangka menjadi penggerak utama masa depan industri, perkhidmatan awam dan ekonomi Malaysia. Ia berpotensi meningkatkan produktiviti, menyelaraskan proses dan membuka laluan baharu bagi pertumbuhan pelbagai industri di Malaysia. Dan menyedari potensinya, penekanan terhadap kerjasama strategik bagi memacu inovasi berasaskan AI amat penting dan diharap dapat diberi penekanan dalam Belanjawan 2025. Ini terutama bagi menangani jurang kemahiran AI sekaligus melahirkan lebih ramai tenaga mahir. Respon BIS bersama pengarah urusan Cisco Malaysia, Hana Raja. So I think Cisco dalam satu study melihat ada almost 115 billion potential GDP uplift with AI. And dari segi sekarang pun I think kita banyak announcement kepada data center investments masuk kepada Malaysia. A lot of it hinging on AI. Data centers managing AI workload. So we know that there's going to be a lot of investments, but how can we help? So Cisco, for example, will continue to work on public-private partnerships to really pilot and make AI solutions, AI outcomes scalable. So contohnya apa yang kita buat dekat PNB dan juga Jabatan Digital Negara menggunakan teknologi kita dalam networking dan juga collaboration, menggunakan AI dalam our software untuk make the workspace better, make your experience as an employee better. As you come in, you may do hybrid meetings, your connectivity, everything is seamless and with intelligence, AI intelligence driving your decisions. Seperti itulah contoh-contoh our kind of public-private partnerships where we invest, which will then contribute to the GDP. Tapi the second thing is dari segi upskilling juga. Malaysia, we want to envision Malaysia as a hub for digital talent, and the new talent that is scarce is AI. So how can we upskill our Malaysian students but ourselves on AI, because then we can market ourselves as a digital hub of ASEAN and Asia Pacific or the world. Jadi saya lihat inisiatif kerajaan sekarang, contohnya dari segi kolaborasi saya dengan UTM. They launched their AI faculty beberapa bulan dulu, dan saya rasa beberapa lagi universiti akan launch their own AI faculty and program. So, jadi perkembangan ini sangat memberangsangkan, because then we're training our students to become fasih dalam bidang AI, right? It's not just programming or cyber security, it's really AI. How do the LLMs work? How do you then advance it into use cases and outcomes? So the fact that we have universities launching their faculties is very good. And in addition, ada inisiatif sebagai AI for Rakyat daripada My Digital untuk really make, they call it democratize training. So contoh-contoh sebegitu sangat baguslah untuk rakyat dan pelajar dan juga people like me. Jadi dari segi Belanjawan 2025, saya really excited to see more public-private partnerships like Cisco but many others with continued focus and investment in AI. Also looking at continued investment in learning and upskilling of AI in our students, our nation, because really I would love to see Malaysia as a key digital hub for AI skills and digital skills. So those are the few things I really would love to see dalam Belanjawan 2025.
Baik, itu tadi harapan pemain industri teknologi berinovasi tinggi menjelang Belanjawan 2025 esok dan senarai harga barang terpilih mingguan. Saudara, menerusi pelbagai inisiatif yang dijangka bakal diumumkan kerajaan untuk meningkatkan daya saing industri berkenaan, bagaimana ia dapat memperkukuh digital dan inovasi. Persoalan ini akan kita kupas dalam Bual Bis petang ini bersama-sama dengan panel undangan di studio seketika nanti. Baik, menanti hari penting esok, pastinya pembentangan Belanjawan 2025 oleh Perdana Menteri yang juga selaku Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum kita menunggu apa agaknya intipati Belanjawan esok, Julai lalu telah keluar satu kenyataan pra-belanjawan yang menegaskan bahawa kerajaan akan terus menumpukan agenda kesaling hubungan teknologi, digital dan inovasi supaya seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati pengalaman penggunaan teknologi digital yang optimum dalam bidang pendidikan, ekonomi serta masa lapang. Selain itu juga, belanjawan kali ini dilihat mampu memacu negara ke arah menjadi sebuah negara berinovasi, berteknologi tinggi dan memperkasa ekonomi digital. Untuk itu telah pun bersedia di studio ketika ini untuk membincangkan topik memperkukuh digital dan inovasi Naib Presiden Dewan Digital Malaysia MDCC dan juga pengarah urusan Teknorian Sendirian Berhad yang berbahagia Datuk Bruce Lim. Terima kasih bersama kami di BIS Malaysia. Sama-sama. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Ya, baik, terima kasih Datuk. Baik, kita nak membincangkan mengenai topik kita hari ini. Mungkin sebagai permulaannya, mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit dengan penonton kita apa yang kita nak maksudkan dengan inovasi digital ini dan mengapa ia penting untuk pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Baik, Encik Zamil, pertama sekali, inovasi digital ni berhubung kait dengan penggunaan ataupun kaedah baru yang berlandaskan teknologi digital seperti artificial intelligence ataupun AI, IoT, Internet of Things dengan izin, data raya, cyber security dan sebagainya. Ia dapat meningkatkan produktiviti secara yang agak mendadak kerana dia mewujudkan satu output yang tinggi. So boleh dikatakanlah teknologi inovasi dan digital ni mampu menjadi satu batu loncatan bagi ekonomi kita dan supaya kita menjadi lebih kompetitif. Ya, baik. Bagaimana teknologi digital ini dan juga mungkin kecerdasan buatan Internet of Things IoT yang Datuk sebut tadi boleh digunakan untuk kita tingkatkan lagi kecekapan dalam pelbagai bidang atau pelbagai industri yang ada di Malaysia? Okey, dia banyak manfaatnya teknologi digital ini. Pertama sekali, macam AI, kita nampak bila kita pakai ChatGPT dan sebagainya, segala maklumat, okay? Dan bukan sahaja pencarian maklumat tetapi in terms of learning juga, pembelajaran dia datang dengan laju dan pantas. Betul. Dan oleh kerana itu maka kerja kita menjadi amat pantas dan laju dan sempurna. Kedua, AI ini pun dapat power, robotics dan sebagainya. Dan dengan robotics, dengan AI, kita mampu membuat benda yang kita katakan macam administratif, dia repetitif. So manusia dapat menumpukan kepada benda yang lebih penting dalam dunia ini. Dan juga macam robotics, mereka pun boleh membuat benda-benda dan drone yang berbahaya ataupun yang dangerous. So ini dapat menghasilkan satu
tempat yang lebih selamat. Ya, Okey. baik. Ketiga, macam e-commerce, kita nak beli benda melalui perdagangan atas talian ini. Sekarang benda menjadi lebih convenient dan senang bagi kita, dan kemungkinan juga web 3 dengan what do you call that, web 3 dengan how do you say that, web 3 blockchain. Dengan teknologi blockchain, kita mampu mengadakan satu environment yang ada integrity dan mampu mengadakan satu kepercayaan di antara dua entiti. So banyaklah kebaikan yang boleh dibawa oleh teknologi dan inovasi digital. Ya, baik, kita lihat tadi Datuk ada katakan mengenai blockchain, you tadi ChatGPT dan sebagainya. Ini antara orang kata kelebihan teknologi ketika ini, zaman ini, dan mungkin pasti timbul juga cabaran-cabaran yang bila kita dah ada semua platform-platform yang memudahkan urusan kita untuk mengelakkan urusan yang repetitif yang dikatakan tadi. Bagaimana cabaran-cabaran utama ini yang dihadapi oleh pemain industri teknologi ketika ini untuk kita menerima teknologi digital, dan bagaimana kita boleh mengatasi pula? Okey. Cabaran pertama teknologi adalah kita kena mewujudkan satu ekosistem yang sempurna, kerana teknologi ini tidak hanya berlaku dan dijalankan oleh satu syarikat ataupun satu entiti sahaja. So satu cabaran ialah polisi kerajaan yang kukuh yang dapat menggalakkan FDI, kerana kita nampak segala inovasi teknologi, we need to be world class and we need to attract yang taraf dunia, syarikat ataupun pelaburan yang bertaraf dunia. So ini kita kena lakukan. Dan kedua adalah juga kita jangan lupa pula kepada pemain-pemain tempatan di Malaysia juga. Kita kena ada ripple effect kepada enterprise tempatan dan juga local investment. Dan kita tumpu kepada satu cabaran yang baru juga, iaitu modal oleh enterprise tempatan, terutamanya enterprise perusahaan kecil dan sederhana. So itu lagi satu cabaran, kerana PKS, syarikat PKS memang ada yang belum lagi melihat kepada digitalisation secara menyeluruh. Dan satu lagi cabaran adalah dari segi daya keterampilan dan kemampanan tenaga kerja kami pada hari ini, terutamanya dalam digital event. Kerana dunia ni memang dah bertukar. Dia orang kata VUCA, VUCA, iaitu volatile, uncertain, changing and amorphous. So bagaimana kita nak mengatasi benda yang kita tidak mungkin hadapi di zaman sekolah, di zaman universiti dan kebelakangan ni. Ya, baik, kita nak mengatasi cabaran-cabaran itu seperti yang Datuk katakan tadi. Mungkin esok kita akan menantikan belanjawan 2025 yang akan dibentangkan. Pastinya khususnya akan diberikan juga kepada pemain-pemain industri, terutamanya seperti untuk PMKS dan sebagainya. Bagaimana inisiatif khusus yang Datuk rasakan akan ditambah baik ataupun akan dicadangkan untuk kita menyokong penggunaan teknologi dan digital secara lebih luas dalam kalangan pemain industri ini? Okey, baik. Sekarang Malaysia ada di satu tahap yang agak strategik, kerana kita ada banyak peluang yang kita dapat daripada perang dagangan antara timur dan barat. So jadi tumpuan semua berada di region ataupun di zon sini. Kedua, tahun depan Malaysia akan mempengerusikan ASEAN juga. So belanjawan untuk tahun 2025 ni adalah amatlah penting, dan kita pun telah nampak kestabilan politik di negara ini. So belanjawan ni kita kenalah memperkukuhkan apa yang telah dirancang dan dijanjikan oleh kerajaan pada hari ini. So kita tidak kuranglah banyak digital blueprint yang telah dikeluarkan, National E-commerce Strategy, the NETI
besar dan sebagainya. So saya harap Belanjawan 2025 ni dapat memperkukuhkan segala blueprint dan plan induk yang kita ada sekarang. So terutama sekali kita haraplah ada insentif kewangan bukan sahaja untuk syarikat-syarikat gegasi dari luar untuk masuk ke Malaysia. Kita pula nampak Microsoft ada pengumuman 2 bilion lebih baru-baru ni oleh Oracle 6 bilion dan Google dengan data center mereka, pusat data mereka fasa 1 dah 2 bilion lebih. So bukan sahaja kepada mereka tetapi bagaimana kita dapat adakan satu dia dapat mengalir downstream kepada perusahaan-perusahaan dan enterprise tempatan di Malaysia. Kedua, kita kena ada satu polisi yang menyeluruh. Jadi kita kena menggalakkan satu ekosistem yang terbentuk. So dari segi 5G itu pun kena ada. And then how we going to attract, macam mana kita nak drive AI. Kita cakap banyak pasal AI, tapi adalah kita mempunyai kemampuan untuk mendapatkan chip-chip yang mampu menjanakan data center yang kita nak AI itu menjadi di negara kita. Dan terakhir sekali adalah back to kemampuan dan daya saing kita melalui latihan bagi tenaga kerja kami di Malaysia. Baik, kita lihat itu jangka-jangkaan yang dinyatakan oleh Datuk pastinya dengan pelaburan-pelaburan luar yang masuk ke dalam Malaysia seperti Microsoft, Oracle dan sebagainya, dan kita nak mengukuhkan juga orang kata akar umbi ekosistem itu sendiri. Bagaimana kita boleh memastikan keseimbangan teknologi ini, keseimbangan inovasi ini dan juga peluang-peluang pekerjaan yang boleh kita wujudkan kepada mereka yang berada di luar sana, Datuk? Okey. Terutama sekali benda ni tidak baru ya, dia bukan baru. Kita dah ada banyak koridor. Malaysia Digital pun ada koridor dia. Baru-baru ni baru diumumkan Johor Singapore koridor ekonomi baru di selatan. So kita kena haruslah memperkasakan koridor-koridor sebegini dari segi apa yang saya katakan tadi, infrastruktur. Tetapi lagi satu ialah kita kena attract dana-dana yang besar di Malaysia ini. Sekarang ni banyak yang tertumpu di Singapura. So kami haruslah bekerjasama dengan Singapura dan tengok apakah kelebihan Malaysia untuk kita memperhebatkan lagi koridor bersama dengan Singapura untuk mendapat dana-dana antarabangsa ke Malaysia dan juga di tempatan. Ya, baik, kita akan berehat seketika, Datuk. Kita akan kembali selepas ini dalam BIS Malaysia untuk kita bincangkan lagi dengan lebih banyak mengenai topik kita hari ini, memperkukuh digital dan juga inovasi. Kita kembali selepas ini. Fiona. Pada hari Jumaat ini, RTM akan membawakan siaran langsung pembentangan Belanjawan 2025. Pelbagai pengisian segmen menarik telah kami sediakan untuk anda. Ya, masih lagi bersama dengan kami dalam BIS Malaysia, memperkukuh digital dan juga inovasi bersama dengan Datuk Bruce Lim yang akan membincangkan topik ini. Kita nak teruskan lagi, Datuk, dengan soalan yang seterusnya ini, esok Belanjawan 2025. Kita nak tahu juga apa sokongan ataupun bantuan yang diperlukan dari kerajaan ataupun agensi-agensi terlibat, swasta dan sebagainya untuk kita mempercepatkan lagi penggunaan AI, penggunaan teknologi inovatif di seluruh negara. Inisiatif yang kena diambil ni kenalah menyeluruh dan
kita tak boleh bergantung kepada satu kementerian sahaja, misalnya Kementerian Digital. Ya. So agensi-agensi kerajaan dan juga kementerian-kementerian kenalah berganding bahu kerjasama PPP. Bukan sahaja di antara agensi kerajaan tetapi juga ada banyak libat urus dengan swasta, pihak swasta kena peka kepada permintaan industri terdahulu, itu satu. Dan apakah yang diperlukan di bawah pelanjawan ini adalah nombor satu, membentuk ekosistem yang sempurna dari segi dana, dari segi infrastruktur, dari segi kemampanan dan keterampilan tenaga kerja digital bagi kami, dan juga mindset inovasi yang kena ada kepada enterprise dan tokoh-tokoh lah, syarikat yang kena take the risk. So ini bukan yang baru, ada banyak case study yang berjaya di China, negara barat, di Amerika, Eropah dan Arab Saudi dan India. So kita boleh belajar daripada mereka. Baik, itu antara orang kata amalan-amalan terbaik daripada mereka yang telah berjaya untuk kita aplikasikan di negara kita supaya kita lebih kata hebat dalam teknologi digital dan juga AI ini. Dan bukan sahaja di Malaysia, kita juga kena reach out kepada negara-negara jiran, terutama sekali bila kita berada di kerusi ASEAN itu. Ya, baik. Dalam ketika ini juga, selain daripada kita nak memperhebatkan teknologi dan juga digital itu sendiri, salah satu elemen yang penting kita lihat adalah elemen kemampanan itu sendiri, the sustainability part itu. Dalam kita nak menempuh masa hadapan dan juga dengan Sustainable Development Goal SDG dan sebagainya, bagaimana digital dan juga inovasi ini boleh menyumbang kepada pertumbuhan yang lebih mampan, terutamanya dalam sektor tertentu seperti sektor yang bergantung kepada elemen alam semula jadi itu. Okey, negara kita amatlah, kita kena bersyukurlah kerana banyak hasil semula jadi. So satu tempat saya bagi contoh seperti agrotech. Itu adalah satu bidang yang kita patut ceburi, dan kita dapat kerana dengan agrotech ni kita dapat ada teknologi yang dapat membantu petani-petani alaf baru. So saya ada pengalaman bekerjasama dengan Universiti Pertanian Malaysia dan juga Universiti Malaysia Sabah untuk melatih graduan-graduan untuk menjadi agrotechpreneurs baru. You can look at dari segi baja, dari segi lighting, suhu, semua ini boleh dikawal oleh teknologi. Apa yang diperlukan, as I mentioned, adalah kesemua ingredient kena ada, termasuk ekosistem, skills and knowledge dan segala polisi yang dapat membantu mereka. Satu ialah agrotech dan satu lagi adalah Malaysia juga kita kaya dengan sumber asli, kaya dengan makanan-makanan yang sedap, yang asli. So kita dapatlah menjenamakan Malaysia sebagai regional food hub yang terkenal di seluruh dunia. Dan satu tempat lagi, saya bagi contoh, durian. Memang digemar, menjadi kegemaran terutamanya oleh orang Cina di negara China. So tetapi market share kami tidak tinggi. Dia kurang dari 5%, dia dalam 3% mengikut data yang kita ada. Mengapa? Okey, kerana market itu ataupun pasaran itu masih tidak tahu Musang King ataupun Blackthorn Malaysia yang begitu unik sekali. So apa yang kita nak buat adalah have geotraceability yang menggunakan teknologi digital. Yang ini dapat protect kita punya IP bahawa durian Musang King ini semua hanya asli dari Malaysia dan bukan daripada negara lain.
Ya, baik tadi juga Datuk ada mengatakan mengenai kepentingan learning itu untuk kita mempertingkatkan juga digital dan juga inovasi ini. Bagaimana kita nak pastikan selain daripada pemain-pemain industri ini, kita nak pastikan juga anak-anak muda ni, generasi muda ini untuk bersedia dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk kita memperkukuhkan lagi bidang digital dan inovasi di Malaysia. Okey, tadi saya dah katakan VUCA. So kita kena ada satu kaedah baru yang memperkenalkan kepada pelajar-pelajar dari bangku sekolah lagi sampai ke universiti ataupun politeknik ataupun Giat Mara ataupun pusat-pusat TVET yang sedia ada. Kerana dunia ni dah VUCA, dah bertukar. So dengan AI dan self-learning, so what is in it? Apakah yang akan terjadi kepada pekerja alaf baru? Will we be replaced? Adakah kami akan ketinggalan zaman? Adakah AI akan mengganti kita? Tetapi mengikut kajian World Economic Forum Jobs Report tahun 2023, dia kata tidak. Walaupun 85 juta pekerjaan akan terkesan daripada teknologi inovasi, tetapi ia dapat menjanakan pekerjaan baru sebanyak 97 juta. So teknologi ini akan menjanakan pekerjaan yang baru, peluang baru. So bagaimanakah kita hendak membentuk satu landasan TVET yang mampan bagi mereka. So kita kena ada foundation learning. So dari sekolah lagi kita kena wujudkan semangat ingin belajar, ingin tahu berkenaan dengan peluang-peluang yang tersedia di ekonomi digital yang baru. From that interest, you have fun, dan baru kita ada satu foundation, satu latihan asas bagi mereka, dan latihan ini tidak akan berakhir bila mereka keluar dari universiti ataupun institusi, tetapi kita kena menggalakkan latihan yang berterusan ataupun kita bagikan continuous learning. Ya, latihan yang berterusan ni kita kira satu benda yang penting untuk kita pastikan supaya dalam usaha untuk kita memperkukuhkan lagi digital dan inovasi negara, secara tidak langsung kita dapat juga menggalakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara. Dan kita sama-sama nantikan apa agaknya yang akan disampaikan esok menerusi Belanjawan 2025. Dengan itu, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Bruce Lim yang merupakan Naib Presiden Dewan Digital Malaysia MDCC, merangkap pengarah urusan Teknorian Sendirian Berhad untuk perkongsian yang diberikan. Dan segmen Bual Bis itu tadi menutup Bis Malaysia untuk hari ini. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM untuk perkembangan semasa dalam berita wilayah seketika nanti. Saya Izzamil Nasir. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.